Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Sekali lagi kita dapat salat tarawih berjamaah. Semoga salat kita, puasa kita dan semua amal baik kita diterima Allah dengan sepenuh-penuhnya. Dan kita memohon kepada Allah supaya kalau ada silap salah, kelemahan, kekurangan di dalam melakukan pengabdian kita kepadanya, kita mohon Allah mengampuni kita dan memaafkan kita dan memasukkan kita semua ke dalam syurga yang telah dijanjikan. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah kita pada malam ni masuk malam kenal, mana sudah 5 hari kita melakukan ibadat siam atau puasa. Dan kita rasa masa tu berlalu dengan sangat cepat dan pantas. Walau bagaimanapun kita perhatikan bahawa dalam kita menyambut Ramadan ini ada perkara-perkara yang kita perlu perhatikan. Yang pertama sekali, biar kita duduk lama sikit di masjid. Dia semaya tarawih ni, maksudnya tuan-tuan ialah semaya kita sambil berehat, bukan kita cepat nak sudah. Tu kan ada tarawih, mana tarwih nafs, kita nak rehat diri sambil kita menunaikan salat. Kita tidak tergesa-gesa nak cepat sudah, tetapi kita memberi kelampangan kepada diri kita supaya kita dapat merehatkan tubuh badan kita di dalam kita melakukan ibadat. Kerana itu nilai dan kualiti semaya tarawih ni bukan kepada banyaknya bilangan rakaat, tetapi dilihat kepada kualiti kita. Kalau kita boleh semaya dengan baik, dengan sederhana, tidak cepat, tidak terlalu lambat dan tidak menjemukan, maka itulah sebaik-baik, dan kita dapat melakukan dengan cergas dan kuat. Kita duduk di masjid ni, tak apa duduk lama sikit, tak usah berlorak nak kelik. Sebab apa tuan-tuan? Kita lama dah duduk rumah kita. Saya rasa masa kita yang paling lama ialah kita duduk rumah kita. Jadi kita duduk rumah kita, tak usah duduk pusing lah kita lama duduk rumah kita. Jadi kita duduk masjid lama sikit bulan puasa. Kerana tu kita digalakkan supaya kita berada di masjid pada bulan puasa ini. Hatta Rasulullah SAW dia iktikaf di akhir Ramadan, 10 Ramadan terakhir. Kenapa? Jawabnya ialah masjid merupakan salah satu tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau nak cari tempat paling mulia, masjid. Rumah kita dah, kecuali rumah kita tu masjid. Tempat yang paling mulia. Ini juga berkait dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut salah satu golongan yang diberi bayar aras di akhirat nanti ialah golongan yang hatinya terikat ke masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki, termasuk juga seorang perempuan atau muslimah, yang hatinya senantiasa teringat ke masjid. Tujuannya ialah nak pergi salat berjamaah, nak pergi belajar, memenuhkan tuntutan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu tempat yang paling baik kepada setiap orang ialah masjid. Dan tempat paling tidak baik pasar. Tapi kita suka pergi pasar. Kerana itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kalau kita masuk pasar, kenalah baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Tapi pasar itulah tempat orang yang paling suka. Tengok, kalau kita tengok, hak mana hak Allah paling suka? Masjid. Orang kurang. Hak mana tempat yang paling Allah tidak suka orang ramai pergi? Pasar. Hak itulah ramai.
pertama-tama pasar dekat-dekat Ramadan, bulan Ramadan ni pasar ramai. Bukan kata buruk, tapi berbanding tepat macam kalau di pasar tu ada macam-macam. Kalau di masjid ada orang sejenis ya, orang yang taat pada Allah. Kalau pergi ke pasar ada orang bohong, ada orang dusta, ada orang yang nak ingin menipu orang dan sebagainya. Sebab apabila berlaku jual beli, berlaku tawar menawar, sehingga ada kata modal pun tak boleh, ambil modal, itu adalah merupakan satu perkara yang kita selalu dengar. Dan kadang-kadang benda-benda tadi untuk melakukan, melarikan barang, orang terpaksa berkata macam-macam, hatta bersumpah. Tuan-tuan sekalian, tadi Tok Imam kita baca surah Yusuf. Hak malam ni nya dah bahagian terakhir. Boleh jadi dua malam lepas, malam sebelumnya bahagian yang pertama. Amat nak rumuskan, tuan-tuan sekalian, surah Yusuf adalah salah satu surah yang Allah Subhanahu wa taala letak di dalam Al-Quran. Dan surah Yusuf ini kita lihat sebahagian besarnya atau 80% daripada surah itu menceritakan hal Nabi Yusuf sejak daripada dia kecil sampailah dia wafat. Disebut dalam satu surah. Apa yang istimewa yang boleh kita belajar, terutamanya dalam bulan Ramadan, yang bulan ini adalah semata-mata untuk melatih kita supaya kita mencapai tingkat takwa. Apa yang boleh kita belajar daripada surah Yusuf? Secara umumnya, apabila dia sudah meningkat, berada di alam kanak-kanak, dia diberi satu keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu wajah dan rupanya yang cantik. Dan tidak ada orang yang secantik, sesegak Nabi Yusuf, sehingga disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketampanan, kesegakan, kecantikan Nabi Yusuf separuh daripada apa yang ada di dunia. Kalau kumpul semua orang di dunia tak sebelah, Nabi Yusuf seorang itu tampan. Siapa tengok pun mesti orang mengatakan dia adalah seorang yang paling tampan dan cantik, lawa, duduk dia belakang. Baik. Apabila keistimewaan yang begitu rupa kemudian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala macam-macam keistimewaan, sehingga dia bermimpi. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku tengok 11 cakrawala, masuk bulan dan juga matahari tunduk kepadaku, sujud padaku. Ayahnya kata, anakku, awal jangan royak kat orang bagian ni. Sebab keistimewaan ini, tuan-tuan, Nabi Yusuf kata, la taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Jangan kamu royak kat orang, jangan royak kat adik-beradik pun jangan royak. Sebab nanti orang akan dengki kepada kamu. Ini sifat manusia. Allah Subhanahu wa taala cerita kepada kita, banyak kita boleh tengok. Yang pertama, kalau ada kelebihan jangan royak kat orang. Sebab kemungkinan orang akan rasa iri hati. Kalau orang tahu sendiri tak apa, jangan nyohor. Nabi Yusuf tidak nyohor, tapi dia royak ke ayah dia aja. Tetapi ayah dia kata, jangan royak awal kepada orang, kepada adik-beradik, barang-barang yang luar biasa ni, nanti orang cemburu hati. Baik. Kukuk mana pun kita dapati dalam kisah yang panjang lebar tu, adik-beradik dia, abang-abangnya rasa iri hati terhadap kedudukan, pencapaian yang anugerah Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi Yusuf, sehingga mereka memujuk ayah mereka untuk bawa Nabi Yusuf bermain-main, dan di situ mereka telah buat satu pakatan, dan akhirnya mereka berjaya meyakinkan ayah Nabi Yusuf, Nabi Allah Yaqub alaihissalam, dan dilepas untuk pergi bermain, dan di situ mereka telah buat pakatan untuk membunuh Nabi Yusuf. Tuan-tuan, hasad dengki sampai boleh membawa bunuh orang. Hal ini telah berlaku kepada dua anak Adam alaihissalam, ya Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah yang lain. Watlu alaihim naba abnai adam bil haqq id qarraba qurbana fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin.
dua anak ada saling berkorban untuk mempersembahkan amal soleh masing-masing, salah seorang diterima oleh Allah, salah seorang lagi tidak diterima oleh Allah, hak yang tidak diterima kata kepada yang diterima, la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Kata yang diterima amalannya oleh Allah, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, hanya Allah terima amal orang yang bertakwa. Baik, kita kembali kepada itu. Berlaku mula-mula berlaku pembunuhan. Dan kenapa berlaku pembunuhan? Kerana tidak puas hati. Ingat tuan-tuan, ini satu perkara penyakit manusia. Sejarah telah disebut oleh Allah dalam Quran, dan kerana itu apabila kita baca Quran, kita boleh ilmu sejarah yang menceritakan hal manusia. Dalam bahasa Allah ni panggil ilmu sosiologi, boleh kita faham manusia. Baik, apabila mereka telah berpakat nak bunuh Nabi Musa, tetapi semua adik-beradik dia ramai tak setuju, tetapi tak setuju bagaimana nak bunuh. Tak tergamak, tak datang hati. Lalu mereka berpakat tohut dari Telaga Borok. Di sini satu musibah yang terkena kepada Nabi Yusuf. Dan dalam suasana itu Nabi Yusuf tidak dapat berbuat apa-apa. Dia telah dicampak ke dalam telaga dan harap-harap mati. Adik-beradik dia harap-harap mati situ. Allah Subhanahu Wa Taala mentadbir dan mengatur hidup manusia. Walaupun orang nak mati, tapi Allah kata aku tidak nak mati, tak mati. Tengok, ini kita boleh belajar. Lagu mana cara orang nak buat nak mati dah tu, nak mati tapi tak tergamak nak bunuh dengan tangan sendiri. Capak dalam telaga dengan harap tak ada orang jumpa. Yang matilah duduk situ 2-3-4 hari. Lama-lama. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Alimul Khabir, Al-Qadir, Al-Aziz, Hamid. Dia jaga hamba dia. Tidak mati. Dia mari orang. Lalu kat tu orang nak cedak air, jumpa naik Nabi Yusuf. Alhamdulillah. Ini kita belajar cerita. Kemudian di situ Nabi Yusuf menghadapi dugaan sangat besar, dan dia tidak lain tidak bukan dia hadapi dengan sabar. Sebagai seorang insan, sebagai seorang budak, dia mula belajar sabar. Belajar sabar. Apabila dibawa ke Mesir, dibeli oleh orang sebagai hamba, dan dia duduk dalam istana. Ini Allah tu duduk dalam istana Al-Aziz. Kebetulan Nabi Yusuf ni semakin besar, orang comel. Ini juga satu cubaan. Kalau kita kata dalam bahasa Arab, fitnah. Fitnah ni bukan fitnah dalam bahasa kita orang Melayu. Fitnah orang Melayu lagu lain. Fitnah ada ni cubaan. Fitnah Al-Quran ni cubaan. Fitnatul khair wa fitnatul syar. Ada cubaan dengan baik, ada cubaan dengan susah. Fitnah. Terlalu comel fitnah, terlalu huduh pun fitnah. Cubaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila duduk di dalam jadi kerja rumah orang, duduk dalam istana yang besar, tuannya comel, maka inilah cubaan, godaan yang berlaku dan cubaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Yusuf, sehingga isteri tuan dia tergoda. Di sini sekali lagi Allah Subhanahu Wa Taala didik Nabi Yusuf, cuba Nabi Yusuf dengan didikan yang sangat hebat, sehingga berlaku tuduhan Nabi Yusuf telah melakukan perkara sumbang kepada majikannya, kepada tuannya. Tetapi ternyata Nabi Yusuf tidak terlepas daripada tidak melakukan perkara yang buruk tadi, dan disaksikan oleh keluarga mereka sendiri. Karena tu di sini kita tengok Nabi Yusuf dipanggil oleh isteri tuan dia, hai talak. Macam-macam qiraat, hei talak, mari sini. Tengok tuan-tuan, orang comel, pakak besar, bini raja, harta banyak, cukup dengan isteri Al-Aziz yang disebut sebagai nama Zalihah. Cukup, duk dia tu cukup. Comel pun duk dia comel juga. Wanita yang sangat comel. Comel duk dia, kaya duk dia, pakak duk dia, semua duk dia. Nabi Yusuf pun comel. Tapi Nabi Yusuf kata, qala ma'azallah, aku minta berlindung dengan Allah. Ini ujian yang kedua. Ujian hak ni lebih hebat daripada ujian hak tadi.
Tadi Rasulullah Nabi Yusuf ditohok dalam telaga alaihissalam. Tu ujian. Ujian dia tak boleh nak buat apa. Dia terpaksa terima dan serah dan bersabar. Ujian ni dia ada pilihan. Ujian ni dia ada pilihan. Dia nak buat ke tak nak buat, dia ada pilihan. Tetapi qala ma'adzallah, dia minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu ini ujian yang paling hebat, yang paling besar daripada tadi. Dan dia berjaya. Dan akhirnya walaupun dia berada di pihak benar, tetapi dia dipenjarakan juga. Orang benar ni kadang-kadang kena masuk penjara apa ada. Dia pilih. Dia kata Rabbis sijnu ahabu ilaihi. Wahai Allah, aku masuk penjara lebih baik daripada aku duduk luar. Kadang-kadang duduk di dalam penjara ni ada satu hikmah. Dan Nabi Yusuf walaupun dia duduk dalam penjara, dia dakwah. Dia ajak orang kepada agama Allah. Dia tak tinggal. Tu tugas sebagai seorang Islam. Duduk mana pun kena ajak orang kepada agama. Baik. Apabila Nabi Yusuf AS keluar daripada penjara dengan sebab takbir mimpinya yang telah diberikan, dan dia angkat kepada satu tahap yang besar, iaitulah sebagai menteri keuangan atau bendahara, orang yang jaga harta di dalam negara Mesir. Di situ berlaku satu peristiwa yang sangat besar sebagaimana kita dengar dalam bacaan tadi, iaitulah adik-beradik dia, tempat ayah dia berlaku kemarau, kekeringan. Hak dia rakyat mimpi, hak raja mimpi tadi, hak 7 tahun kemarau tadi. Berlaku kemarau ni bukan di Mesir saja, seluruh kawasan dan sekitarnya. Lalu terpaksa pergi cari makanan ke Mesir, kerana Mesir ni ada mempunyai makanan yang cukup dan bahaya di hak orang panggil beringat dah hak 7 tahun. Mari cari Mesir. Ketika itu Nabi Yusuf diberi amanah untuk menjaga perbendaharaan Mesir. Baik, di sini kita lihat Nabi Yusuf sekali lagi diuji. Dia tengok adik-beradik dia mari. Hak ni lah hak tahu aku dalam laga dulu. Hak ni lah awak kena aku. Lah ni aku, Nabi Yusuf ada kuasa. Kuasa mutlak. Dia nak bui ke tak saya bui, dia duk tangan dia. Di sini kita tengok Nabi Yusuf sangat bersabar. Bersabar daripada mengambil tindak balas terhadap adik-beradik dia, buat kena ke dia. Boleh jadi kalau kena setengah-setengah kat orang lain, inilah peluang dia. Nak balas kau sebagainya. Tapi Nabi Yusuf layak dengan begitu hebat sehingga akhir sekali kita tengok Nabi Yusuf alaihissalam buat satu cara dan teknik atau kaedah sehingga ayah dia dan semua adik-beradik dia mari duduk Mesir belakang. Kalau dia nak ambil tindakan, nak tutup balas, nak balas dendam lah kalau kita kata kepada adik-beradik dia, boleh dia agak petang lagi. Moga dia kuasa Mesir. Siapa dia? Dia raja. Kalau tidak raja betul-betul pun maknanya orang nombor 2 dalam kerajaan Mesir. Tapi Nabi Yusuf hatinya lapar. Dia tidak ambil tutup balas. Dia tidak orang panggil balas dendam terhadap adik-beradik dia. Kalau dia balas dendam pun, siapa dia nak balas tu? Adik-beradik dia. Jadi sini kita boleh mengaji bahawa Nabi Yusuf hak sabar ni lebih hebat lagi daripada sabar dengan Zalihah. Sabar dengan isteri Al-Aziz seorang ya. Tapi sabar dengan ni satu kumpulan manusia yang ramai. Ya orang buat kena ke dia dulu, dia boleh sabar. Kerana tu tuan-tuan, sabar Nabi Yusuf bertingkat-tingkat dan semakin hebat. Mula-mula nyatahut dan modal telaga. Yang kedua digoda oleh wanita yang cantik comel, kedudukan yang tinggi. Yang ketiga apabila dia mempunyai kuasa. Kerana itu tuan-tuan, orang apabila dalam hidup ni dia kena belajar supaya Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf perlu belajar dan diperhati dan dihalusi dan dicontohi. Kalau kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ketua, sebagai kuasa, jangan kita jangan kita guna kuasa tadi dengan sewina-wina mengikut kehendak kita, nafsu kita, tetapi kena letak mengikut syarat Allah Subhanahu Wa Taala. Baru betul dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hasilnya daripada peristiwa tadi. Nabi Yusuf kata inilah hasil orang yang bertakwa. Baik tuan-tuan,
Inilah madrasah Ramadan yang kita Allah Subhanahu wa taala waktu Ramadan ni, waktu mari bulan Ramadan ni, supaya kita jadi orang takwa. Dan apabila takwa tadi, dia tengok kehebatan. Orang dalam susah, apabila takwa, Allah beri kelampangan. Apabila orang yang susah, orang yang takut pada Allah, digoda, dicuba, apabila dia sabar, Allah angkat kedudukan. Orang yang diberi kuasa tetapi dia sabar dan bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala beri kedudukan yang paling besar, iaitu an-nubuwah. Tak ada tuan-tuan hebat pangkat lebih daripada Nabi. Hebat tuan-tuan. Kerana itulah, dan walaupun dia sebagai seorang raja, sebagai seorang pemerintah, tapi kita kena ingat dia adalah seorang Nabi. Dan Nabi itu lebih besar daripada pemerintah, lebih besar daripada gubernur, dan lebih besar segala-galanya. Dan orang Nabi ni dia doa guna. Dia guna dia lagu mana dia doa? Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, kalau mu nak mati aku, matilah aku sebagai orang Islam, dan himpunlah aku bersama para salihin. Ni tuan-tuan, perkara yang perlu kita renung apabila kita baca Quran. Kerana itu tuan-tuan, bulan Ramadan ni bulan Al-Quran diturunkan, bulan yang kita kena banyak baca Quran. Kita baca bukan sekadar kita baca nak dapat pahala, tetapi kita baca untuk faham. Lepas kita faham, kita cuba amalkan. Dan apabila kita amalkan, sudah amal kita sebar-sebarkan, dan kita cuba hayati di dalam hidup kita. Semoga tuan-tuan banyak lagi yang boleh kita baca di dalam Al-Quran ini menjadi panduan hidup. Dan hak kita berlaku dalam hidup kita tidak lepas, tidak terkeluar daripada apa yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, dan juga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Masa setakat itulah, sama-sama kita beringatan tazkirah pada malam ini. Yang baik dan benar daripada Allah. Kalau ada salah, silap, kelemahan, itu adalah daripada hambanya yang sangat lemah dan sangat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.